pemimpin pun kita kena pilih lah pemimpin yang boleh jadi imam. Kan? Imam tu dia kena boleh jadi imam lah. Kan? Pemimpin tu kan imam. Imam kena lah boleh jadi imam. Macam mana dia nak jadi imam bagi satu negara ataupun satu negeri kalau imam solat pun dia tak boleh. Imam solat dekat yang 5 kali sehari memang dia kena buat pun dia tak boleh jadi. Tiba-tiba kita nak suruh dia pilih imam seluruh negeri. Kan? Imamkan masjid pun dia tak boleh lagi. Maknanya tak layak dia jadi pemimpin. Kan? Sama lah imam dekat negeri ke, dekat DUN ke, dekat kawasan parlimen ke, cari orang yang boleh jadi imam. Cari orang yang boleh jadi imam, bukan cari orang yang hanya pandai bersembang saja. Dia kadang-kadang bersembang pandai, cakap beragama pandai cakap, tapi tak boleh jadi imam. Bacaan Fatihah tongkat langgang, tolak dia, tolak tepi. Bacaan Fatihah tu antara benda yang syarat utama sebelum orang tu boleh jadi pemimpin. Tapi pemimpin ni pula yang paling afdal sekali adalah yang paling berilmu. Sebablah ulama kalau dia terlibat dengan politik ataupun dia terlibat dalam politik, ukurnya boleh. Bahkan memang sepatutnya ulama terlibat dalam politik. Saya tak setuju dengan sebahagian daripada ustaz-ustaz kita dan malah sebahagian daripada masyayikh kita. Walaupun saya menghormati masyayikh saya tak setuju dengan yang mengatakan bahawasanya tidak, ada kata ulama tak boleh terlibat dengan politik sebab ulama ni kena lebih atas daripada politik, ataupun ulama hanya menasihati orang politik. Saya tak setuju, bukan sebab saya tak setuju dengan mereka ni, tapi saya memegang kalam ulama-ulama kita yang jauh lebih hebat, yang lebih besar lagi sebelum daripada itu. Saya berpegang dengan kalam siapa? Kalam Imam Syafi'i. Kalam siapa? Kalam Imam Ahmad bin Hanbal. Kalam siapa? Kalam Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhum ajma'in, yang mengatakan bahawasanya pemimpin mestilah di kalangan mujtahid. Pemimpin negara mestilah mujtahid. Mujtahid ni siapa dia tuan-tuan? Bukan saya. Bukan Cikgu Soekarno. Siapa mujtahid? Mujtahid ni orang paling alim sekali. Orang yang memang boleh mengeluarkan hukum hakam daripada sumbernya yang asal. Maknanya orang alim lah, ulama lah, siapa lagi? Kan? Ulama syarat nak jadi pemimpin kena orang alim. Disebutkan oleh para ulama dulu. Imam siapa? Bukannya orang PAS Karno yang cakap ni. Imam Syafi'i yang kata gitu. Imam Ahmad bin Hanbal yang kata gitu. Kan? Dia tak ada kepentingan politik zaman sekarang. Jadi maknanya kalaulah kita katakan orang alim tak boleh terlibat langsung dalam politik, tak boleh jadi pemimpin, macam mana dengan kalam ulama-ulama ni? Macam mana dengan Imam Syafi'i kata pemimpin mesti di kalangan orang alim, dan orang alim tak mutanding. Lah kali siapa yang jadi pemimpin? Orang yang jahil. Akhirnya orang jahil yang jadi pemimpin. Katanya tak apalah, orang alim ni kan kerja dia bernasihat. Nasihat ni lain dengan memimpin. Pasal nasihat dia boleh dengar, dia boleh tak dengar. Kan? Orang alim kata tak salah, cukup-cukup lah tu Gangnam Style kau. Kan? Pergi solat lah. Dia dengar, okey, terima kasih tak Syekh, terima kasih. Dah. Kan? Dia balik rumah kejap lagi Gangnam Style balik. Kan? Masjid tak nampak lagi. Kalau sekali setahun pergi masjid dan keluar berita, kan? Keluar kat berita. Saya dengar kat radio baru ni. Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia menunaikan solat Isyak bersama-sama dengan jemaah di Masjid Putrajaya. Keluar berita je. Keluar berita dia sembahyang Isyak. Keluar berita sembahyang Isyak jemaah. Tuan-tuan, kalaulah dia tu jadi imam setiap hari, takkan nak keluar berita, kan? 5 kali sehari jadi tu imam, takkan nak keluar berita, kan? Isyak tadi Perdana Menteri kita telah menjadi imam bagi salat. Besok subuh keluar berita lagi. Subuh tadi Perdana Menteri kita telah jadi tu imam, kan? Berita tengah hari. Zuhur sebentar lagi Perdana Menteri kita akan menjadi tu imam kat masjid ni. Asal kejap lagi punya berita, buletin pukul 4.30 pun disebut gitu kan? Takkan lah, kan? Tapi bila benda sekali setahun, boleh dah keluar berita, kan? Ada cerita Perdana Menteri hari ini makan nasi. Mana dia keluar berita tu? Sebab hari-hari dia makan nasi. Benda yang keluar berita ni benda yang jarang-jarang berlaku, betul tak? Tapi kalau ada tak ulama yang nasihat? Ada. Ulama yang nasihat ada tak? Ada. Memang ada ulama yang nasihat. InsyaAllah adalah, kita sangka baiklah. Ada ulama yang nasihat. Tapi tak jadi apa. Sebablah nak disebutkan oleh para ulama mengatakan nak jadi pemimpin kena boleh sampai tahap mujtahid. Ulama kata kalau zaman tu tak ada mujtahid macam mana? Zaman kita contoh kat Malaysia ni tak ada seorang pun mujtahid. Mujtahid tak ada langsung. Jadi macam mana? Ulama kata yang paling hampir ke tahap mujtahid itu. Yang paling hampir ke tahap mujtahid maknanya orang yang ilmu dia sangat-sangat tinggi, dekat-dekat dah nak capai ke tahap mujtahid. Dia boleh buat keluar hukum juga, cuma dia mungkin mujtahid, dipanggil mujtahid mazhab mungkin, ataupun mujtahid fatwa. Dia boleh buat keluar fatwa daripada mazhab tersebut.
Memang dia alim sungguh mazhab Syafi'i contohnya, dan juga mazhab-mazhab yang lain pun dia boleh juga sikit-sikit. Cuma dia tak boleh semua sekali. Dia boleh sikit-sikit. Dalil-dalil semua dia boleh buat keluar apa semua, tetapi dari segi usul fiqh dia masih lagi bertaklid dengan seorang imam mujtahid yang lain. Maknanya dia masih lagi ada taklid, tetapi dari segi umumnya hampir-hampir mencapai ke tahap darjat mujtahid. Orang inilah yang patut dilantik menjadi pemimpin. Ulama sebut gitu. Jadi macam mana kita boleh kata ulama tak boleh politik pula? Jadi salah lah tu, tak kena. Dia jadi kontra kat situ. Dia jadi kontra. Jadi saya kata ulama boleh berpolitik, tetapi mesti tegas dengan pendirian agamanya, hukum hakamnya. Biarlah orang nak kata apa pun, kan? Orang nak kata apa pun biar. Yang penting aku mesti tegas, amanah dengan ilmu. Mesti amanah dengan ilmu. Kalau dia tak amanah dengan ilmu, maka jatuhlah dia ke darjat yang lebih rendah lagi daripada orang jahil yang lain. Sebab bila dia tidak amanah dengan ilmu, ilmu itu sendiri yang akan menjadi hujah ke atas dia pada hari kiamat nanti. Sebab ilmu ada tapi tak mau guna. Okey.